واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji 6 blok pada 2 halaman, pada halaman yang ke-9 hingga ke-10, dan pada hari ini kita bersama dengan tokoh panel kita pada hari ini Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan ke My Quran Time 2.0 Ustaz ya. 2.0 dah kita. 2.0 dan Ustaz mengawali kepada 1.0 dahulu kita selesai Ustaz ya. Jadi mungkin pada peringkat awal ini mungkin Ustaz boleh berkongsi apakah harapan juga cadangan kepada semua yang mengikuti pada hari ini di studio, alhamdulillah, dan juga yang berada di depan kaca TV, di Facebook, di YouTube bagi meneruskan pusingan kedua ni Ustaz. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Tir. Kepada para penonton peminat My Quran Time semula, kita dah habis 1.0, kemudian kita masuk 2.0 dan kita teruskan sehingga tak ada zero dah di belakang. Sehingga akhir nafas kita dengan Al-Quran insya-Allah. Sama Al-Quran, masya-Allah ya. Itu adalah satu perjuangan yang kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan ya, sama ada kita sampai ke hujung 2.0 ataupun 3.0 dan sebagainya, yang pastinya kita ingin memastikan hidup kita bersama Al-Quran. Dan pada hari ini kita juga bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Khabar? Alhamdulillah. Ya, kata-kata semangat daripada Ustaz lah kita. Ya. Apa penting ada ulang kaji ni. Betul. Motivasi semangat dengan Al-Quran perlu kita teruskan insya-Allah. Ya, sama-sama kita pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio sekarang ini, kita teruskan ya mengulang kaji kerana kita nak memastikan bahawa kefahaman kita itu tuntas, dan mungkinlah ianya tidak sempurna tetapi ia sebagai asas untuk kita terus dipimpin jalan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Pada halaman ke-9 hingga 10, sebentar tadi Ustaz Tirmizi membacakan ayat yang ke-59 sebagai respon kepada bagaimana peristiwa yang diingatkan Allah pada ayat ke-58 tentang Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Diingatkan ya, Nabi Musa mengingatkan pada Bani Israel untuk masuk ke dalam pintu gerbang dengan keadaan tunduk dan menyatakan hittah ya, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari pada hari ini kita ingin melihat apa maksud hittah di sini dan mengapa ianya diberikan penekanan kepada Bani Israel agar mereka dapat menjadi orang yang menang dan berjaya. Terus bersama Fadil Ustaz Abdullah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Tir dan sidang penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah. Kita bertemu pada kali ini dan terus kepada ayat kita, soalan Ustaz Fazrul berkata hittah. Hittah ni maksudnya tutup dosa-dosa kami, atau kita kata ampunkan dosa-dosa kami. Dan kalau kita perhati ayat yang ke-58 ni, mereka Bani Israel ada satu misi yang besar. Misi untuk masuk ke Palestin, dan kita ketahui mereka selepas bebas daripada cengkaman ataupun penjajahan Firaun untuk satu tempoh masa yang lama, selepas mereka bebas, Allah Ta'ala janjikan kepada mereka Baitul Maqdis atau Palestin untuk menjadi tempat tinggal mereka yang diwariskan kepada mereka, katanya daripada bapa mereka itu Israel ataupun Nabi Yaqub. Cuma bila nak masuk ke sana, kenapa perlu dikatakan hittah, hapuskan dosa-dosa kami? Sebab
kadang-kadang musibah yang berlaku, yang menimpa kita, yang melambatkan proses-proses perkara yang kita lakukan adalah kerana dosa-dosa kita. Jadi Allah Ta'ala seolah-olahnya dalam ayat ni Allah Ta'ala nak berpesan kepada Bani Israel dan kita semua, bila kita melakukan satu perkara yang besar, kita perlu muhasabah diri dan kita perlu bertaubat, istighfar. Lepas tu sedangkan Nabi kita pun beristighfar sampai 70 kali sehari. Dan bila mereka diarahkan supaya berkata, hittah, hapuskan dosa kami supaya dosa-dosa kami engkau ampunkan, itu tidak menjadi halangan, penghalang kepada kami daripada masuk ke Baitul Maqdis ataupun Palestin yang dijanjikan. Dan menarik bila saya duduk belik-belik ayat mengenai kenapa perlu minta pengampunan sebelum masuk. Dan para ulama tafsir setengahnya mengaitkan dengan ayat surah Idza Ja'a Nasrullah. Kenapa bila Idza Ja'a Nasrullah ini gambaran umum bagaimana pembukaan kota Mekah memberi kita kata kemenangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam surah An-Nasr kita bacakan dia kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka tasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Dalam bahasa Nabi kita Al-Quran wastaghfir, dalam bahasa Bani Israil di sini hittah. Jadi kita kedua-duanya memainkan peranan. Ringkasnya kalau boleh saya simpulkan, kadang-kadang dosa kita menghalang kelancaran proses apa kita nak lakukan. Lalu kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita bersihkan dosa kita terlebih dahulu, minta ampunan. Mudah-mudahan proses itu akan lancar. Itulah juga yang diberi panduan Allah kepada Bani Israel dan juga kepada Nabi kita dan sudah pasti kita semua. Allah, ya, itu adalah penerangan bagaimana perkataan hittah pada ayat yang ke-58 itu adalah satu perkataan mohon keampunan, Ustaz, ya. Dan ia adalah satu yang amat relevan kepada kita untuk menuju kemenangan, kejayaan, bukannya dengan strategi, dengan kudrat daripada kita, ilmu daripada kita, tetapi sebenarnya kita makin lagi memohon ilmu kudrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita belajar daripada solat istikharah, dengan kita memohon keampunan. Jangan kita bergantung pada diri tetapi bergantung pada Allah dan hapuskan segala belenggu dosa yang ada menghalang daripada kejayaan. Dan pada ayat 59 yang dibacakan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi sebentar tadi, rupa-rupanya mereka diingatkan, Ustaz, ya, untuk menyatakan hattah tadi, mereka digihil, ya, mereka tukar dengan perkataan lain, maka akhirnya diturunkan kepada mereka istilahnya kepada mereka yang zalim ini rijzan, ya, rijzan pada ayat 59 ini minas sama, ya, diterjemahkan sebagai siksaan, tapi rijzan ini memang dia ada rijsun dengan rijzan, Ustaz, ya. Ada kaitan ke ataupun macam mana? Sila. Ada perkataan rijzun dengan rijsun ni dekat-dekat. Lepas tu saya baca ada sebahagian ulama tafsir dia kata beza di situ cuma zai dengan sin. Betul. Bahkan kadang-kadang orang Arab ni dia tukar satu perkataan, makna tu bertukar sedikit. Contoh kalau siapa yang mahir dengan qiraat, ada riwayat yang baca ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan sad. Sama juga ada perkataan yang kata baca yabsutu dengan sad, dan maksud pun yabsutu hampir sama. Dia beza sikit. Macam Fatihah pun ada ihdinas sirat dengan sin, ada baca dengan ihdinas sirat. Jadi seolah-olah perkataan rijzun ni dia sama-sama negatif. Rijzun kita kata bencana, rijzun kotoran. Lepas tu sebahagian ulama tafsir bila mereka nak mentafsirkan perkataan rijzun di sini, dia mengambil kira juga perkataan rijzun, masuk kotoran. Kalau kita kata rijzan minas sama' ni bencana per langit, saya duk rujuk kebanyakan tafsir, para ulama mengatakan mereka ditimpa penyakit ta'un. Penyakit ta'un berikutan degilnya mereka, dan ta'un tu ataupun sebarang penyakit atau bencana yang berlaku biasanya berasal berpunca daripada kotoran. Contoh kalau tak jaga kebersihan, senang penyakit datang. Dan perkataan rijsun itu secara zahir literalnya membawa masuk kotoran. Ataupun secara makna yang kiasan, rijsun memasuk kotoran jiwa, kotoran hati yang menolak. Cuma ayat ni isu besar yang perlu kita perhatikan, bukan sekadar rijsun. Yang besar perlu kita perhatikan adalah kebiadaban Bani Israel menukar. Kata tukar perkataan. Allah suruh pakai hittah, tetapi sebabnya mereka tukar perkataan lain mengharapkan supaya tanah Palestin semakin subur. Dan perkataan tukar, menukar sesuatu yang telah diberikan Allah kepada kita dengan perkataan-perkataan lain, tukar syariat dan sebagainya, ini adalah satu perkara yang berat. Sebab kalau tak berat benda ni, takkan Allah Ta'ala ancam dengan bencana daripada langit. Lepas tu saya teringat ada sebuah hadis. Doa ni doa Nabi bacakan sebelum tidur. Nabi ajar para sahabat dia, sebelum kamu tidur baca doa ini, dan insya-Allah kalau kamu meninggal dunia, kamu meninggal di atas fitrah. Panjang doa tu. Di hujungnya Nabi ajar,
Dia berkata, amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman dengan kitabmu yang engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan dengan nabimu yang engkau utus. Lalu sahabat tadi ulang. Dia ulang doa tu, bahagian ujung tu dia modify sikit. Sepatutnya wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman dengan nabimu yang engkau utuskan. Sahabat tadi dia modify sikit, dia kata apa? Wa bi nabiyyika wa rasulika, dia tambah rasul. Kalau kita fikir secara logik, nabi dan rasul benar, kedua-duanya ada pada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu bila sahabat tambah rasulik, nabi tegur, nabi kata cukup wa bi nabiyyika. Lalu hadis itu dibincangkan panjang lebar dan dikaitkan dengan ayat ini. Kadang-kadang setengah perkataan yang diajar oleh Nabi, diajar oleh Allah, diarahkan oleh Allah dan juga Nabi, kita jangan tukar. Jangan tukar. Sebab lafaz itu kadang-kadang dia ada keberkatan tersendiri, dia ada makna tersendiri, yang mana kalau kita tukar, kita akan boleh mengubah keberkatan dia, makna tu mungkin boleh bertukar. Jadi ini pengajaran penting yang kita boleh ambil. Bani Israel, Allah Ta'ala suruh pakai hittah, ampunkan dosa kami, sebalik mereka tukar dengan perkataan lain yang lebih berbentuk material, menunjukkan mereka ni gilakan dunia. Kerana kesilapan itu mereka telah ditimpakan bencana. Jadi kita perlu berhati-hati. Itu kita pesanan daripada ayat 59 itu, kita perlu berhati-hati dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan tukar Ustaz ya. Jangan tukar, jangan tambah, jangan tolak ya. Kerana ada keberkatan, dan bercakap tentang keberkatan ini sudah tentunya Allah yang menurunkan keberkatan, bukan perkataan manusia Ustaz ya. Bila tambah-tambah ya, rasa-rasa macam lebih syahdu kadang-kadang kan. Tetapi syahdu di peringkat manusia dan barakah daripada Allah itu dua perkara yang berbeza, dan kita perlu menjaga disiplin ini agar tidak berulang. Dia Bani Israel ni kira orang beriman zaman Nabi Musa lah Ustaz ya. Pasal dulu saya faham Bani Israel ni memang musuh kita ni kan. Rupa-rupanya dia adalah umat Nabi Musa yang dididik penuh dengan pelbagai cabaran, dan ianya pelajaran untuk sama-sama kita ambil perhatian. Kita ingin meneruskan lagi perbincangan kita, namun kita ingin berehat dahulu untuk sama-sama selepas ini kita melihat kepada ayat 60 di mana Nabi Musa minta hujan ya, minta air kerana mereka berlega-lega Ustaz ya, tak menang pun pasal bab isu mereka buat perangai tadi itu, tak menang. Ketika berlega-lega tersebut sebelum masuk ke Palestin, mereka minta air dan disentuh ya, diletakkan tongkat Nabi Musa alaihissalam terpecah menjadi ataupun terhasil 12 mata air. Apakah pelajaran daripada peristiwa ini? Adakah sekadar untuk kita rasa kagum pada Nabi Musa ataupun kagum pada Allah, ataupun ianya pelajaran untuk kita pada tahun mendatang ini? Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا
قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan ayat yang ke-60 yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali sebentar tadi, untuk sama-sama kita mengulang kaji apakah pelajaran. Banyak Allah mengingatkan kepada kita peristiwa Bani Israel dengan perkataan wa idistasqa Musa sebagaimana dalam ayat yang ke-60 sebentar tadi. Saya mengalung-alungkan kepada semua yang hadir di studio pada hari ini dan juga yang berada di rumah, ya Ustaz Tir, bersama dengan Ustaz Abdullah. Hari ini kita mengalung-alungkan kehadiran siapa Ustaz kita? Ya, hari ini kita ada daripada Masjid Jami' Ar-Rahman, Kampung Pulai, Melaka. Yang mana bersama dengan kita juga peserta-peserta program Firman-Mu di Dadaku. Masya-Allah. Ya, masya-Allah. Daripada mana Ustaz? Daripada Jabatan Agama Islam Melaka. Alhamdulillah yang hadir pada sama-sama kita hari ini, dan juga daripada College Al-Quran Sayyidina Ali Kaksa, Bukit Katil, Melaka. Insya-Allah. Ya. Betapa budaya Quran ini makin segar di bumi Malaysia ni Ustaz ya. Saya baru balik daripada Boston di Amerika. Saya melihat bahawa memang orang Indonesia dan Malaysia kat sana memang tercari-cari sangat Ustaz. Mungkin Ustaz Abdullah ke Ustaz Tin nanti ada peluang ke sana nanti kan. Kerana apa? Kerana mereka sanggup ya. Mereka kalau orang Indonesia tu ambil ustaz daripada Indonesia, ustaz tu pergi ke seluruh US, Canada 2-3 bulan. Pergi satu komuniti pasal mereka ni sibuk bekerja siang. Jadi program mereka waktu malam dan subuh. Malam subuh mereka berkumpul kat rumah ke dekat Islamic Center ke, buat program. Lepas tu siang tu ustaz tu lapang lah. Dia boleh pergi shopping ke, pergi jalan apa sebagainya. Malam bertugas balik. Malam memang bertugas ustaz ni. Kadang-kadang sampai pukul 12 malam, pukul 1 pagi kerana menyampaikan Al-Quran. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT dengan kehadiran tuan-tuan di online, di depan kaca TV, di studio pada hari ini. Bila berada di sana saya nampak masya-Allah ya, betapa mekar segarnya bumi Malaysia dengan budaya Al-Quran ini. Dan sekarang ini ianya sudah merebak ya sampai ke US sana, dan mereka memang mengharapkan ya lebih banyak lagi lah kalau Ustaz Abdullah Bukhari nanti ada peluang ya. Kita yakin Ustaz pun ada pengalaman di Jepun Ustaz ni kan. Macam mana Ustaz boleh kongsi sikit pengalaman tu? Alhamdulillah. Jepun ni, masalah di Jepun, mereka negara bukan Islam tapi budayanya Muslim. Dan antara cabaran terbesarlah kalau kita bawa di Jepun ni, Al-Quran ni kalau kena cara yang kita bawa kepada orang Jepun, alhamdulillah mereka mudah nak memeluk Islam. Cuma isu dia pendakwah di Jepun tak ramai yang mampu membawa Al-Quran. Dan alhamdulillah kita ada pusat dakwah kita sendiri, hasil dana anda semua orang Malaysia bernilai 3.5 juta. Kita beli tahun 2019 di Osaka, kita panggil Japan Dakwah Center. Ada kawan kita orang Perak berkahwin dengan orang Jepun, duduk di sana dan dia giat melakukan dakwah dengan Al-Quran. Al-Quran berjaya menarik orang Jepun sebab sangat simple, logik, dan juga yang menarik kalau Ustaz Tir baca Al-Quran macam tadi tu, orang Jepun yang dah nak terima hidayah dia akan meremang bulu roma. Dan biasa kalau Jepun hak jenis meremang bulu roma ni, kawan saya tu ni Menteri Kornan, dia akan ambil nombor, follow up, cerita lagi pasal Islam, orang tu mudah untuk memeluk Islam. Itu kehebatan Al-Quran. Nanti ada peluang nanti mungkin Ustaz Tir ke sana Ustaz ni. Tapi memang betul ya, sebenarnya dalam program baru ni pun anak-anak second generation yang anak-anak mereka lahir di Amerika itu, mereka dah mula menghafaz Quran. Yang itu saja pun sudah dikagumi oleh orang-orang Malaysia, Indonesia, Amerika di sana. Apatah lagi kalau dapat bacaan dengan taranumnya ya, itu memberi kesan yang tersendiri, dan inilah yang diperlukan ya bagi tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah. Apabila kita membaca, dapat menikmati Al-Quran ini, sebenarnya ada berbilion lagi orang yang sebenarnya mereka tak pernah dengar dan tak tahu ya, yang sebenarnya peluang untuk kita, sama ada kita sampai ke sana kita menyampaikan, tak mampu kita panggil ustaz ke untuk ekspor ke sana, tak payah sepanjang tahun, tak apa, 2-3 bulan balik ya, ataupun 2-3 minggu balik, kerana
cetusan-cetusan itulah yang sebenarnya diperlukan sebagai hidayah, dan sudah tentunya kisah seperti Nabi Musa ini memberi kesan kepada ramai orang kerana kita berkongsi kisah ini dengan orang Kristian dan juga orang Yahudi yang berada di sana. Ayat 60 sebentar tadi bercerita pasal Nabi Musa dengan tongkatnya menghasilkan 12 mata air. Ustaz, kalau boleh Ustaz ceritakan dalam ayat-ayat ini, dia dalam sejarah yang panjang tapi perkataannya pendek-pendek je, wala ta'thau, janganlah melakukan kejahatan. Bagi kita yang membaca ayat ini, kadang-kadang dia tak faham apa sebenarnya di sebalik ayat ini. Silakan. Okey, mula-mula sekali 12. Soalan yang boleh kita timbulkan, kenapa 12? Dan sebenarnya ayat ni dia ada cerita pengurusan. Contohlah kita sekarang di studio ni ada 3 kumpulan. Ya. 3 kumpulan sudah pasti kenal kawan pun berbeza, budaya berbeza, satu daripada Shah Alam, satu daripada Melaka, satu daripada Johor. Jadi kalau kita katakan okey semua pergi ke satu meja ambil air, jadi mungkin berterabur. Itu baru 3 kumpulan. Bayangkan saya duk baca Bani Israel jumlah dia 700 ke 800 ribu. Ramai. Jadi kalau sekiranya mereka perlukan air ketika berputar di padang pasir itu, mereka minta air, Nabi Musa ketuk batu lalu terpancar satu sahaja mata air, jawab dia berterabur lah pakat berebut. Jadi antara hikmah kenapa 12 mata air, dia Allah Ta'ala buat untuk pengurusan, untuk menguruskan 12 suku Bani Israel. Sebab Nabi Musa dengan Nabi Yaqub dah jauh ratusan tahun. Dan kenapa dipanggil Bani Israel? Bani adalah plural, kata jamak kepada Ibnun. Jadi Bani, anak-anak Israel kepada Israel. Israel ni rupanya dalam bahasa mereka 2 rangkam. Isr, hamba, il Allah, Abdullah. Jadi Israel itu gelaran pada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak. Antara seorang daripadanya Nabi Yusuf AS, dan setiap daripada anak Nabi Yaqub melahirkan suku-suku Bani Israel. Jadi untuk memudahkan pengurusan, bila Nabi Musa ketuk batu, terpancar 12 mata air, seolah-olah Nabi Musa kata, okey, Jawa ambil sana, Banjar sana, Bugis sini, Melayu Kelantan belah sana. Jadi lebih mudah pengurusan. Dia apa istilahnya? Tak gocok. tak gocok. Tak tarik rambut lah. Itu secara tak langsung ayat ni menceritakan mengenai bagaimana pengurusan. Bahkan cerita mengenai 12 suku ni memang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah. InsyaAllah kita akan sampai surah tu, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 12. Allah Ta'ala sebut diutus ataupun dilantik daripada suku-suku Bani Israel, nakib mereka, ketua-ketua mereka untuk memudahkan pengurusan. Contoh Nabi Musa, kalau kita baca nanti bila dia nak masuk ke Palestin, dia tak terus masuk. Secara pengurusan dia hantar ketua suku yang 12 ini pergi buat risikan, tengok keadaan. Dan cerita mereka balik semula daripada 12, 10 sepakat kami tak nak masuk. Dia orang kuat sangat. Itulah maksud daripada 12 tu kenapa. Masya-Allah ya. Jadi itu adalah pelajaran untuk kita melihat kalau dalam ayat ini kita nampak 12 sahaja tapi di sebaliknya ada ilmu Ustaz ya, ilmu pengurusan. Kita tak bercakap lagi tentang bagaimana pula jarak perkara tersebut, mungkin detailnya, tetapi yang pastinya ialah kita tahu bahawa Nabi Musa ketika berdakwah dan Allah bantu dengan pengurusan yang baik sehingga kan ianya menjadi satu kaedah yang penting dalam kita melaksanakan kerja. Cuma di hujung itu Allah nyatakan wala ta'thaw fil ardi mufsidin, janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi, kamu membuat kerosakan. Apa maksud ta'thaw dekat sini Ustaz? Kita kata melakukan, sebenarnya perkataan wala ta'thaw ni berulang kali disebut dan biasa dalam surah-surah lain teguran Allah Ta'ala berikan. Contohnya Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh AS, bila mereka berdua menegur kaum mereka, ada perkataan wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan hikmahnya kenapa? Biasanya kalau tengok pada ayat ni, air ni keperluan asasi. Dan bila dah ada keperluan asasi, hidup dah selesa, tamadun semakin berkembang, makin kuat, dia ada kecenderungan untuk menunjukkan kekuatan. Macam kaum Ad, mereka memang dikurniakan Allah empire besar, fizikal yang tinggi, kuat. Dan bila mereka dah kuat, dia rasa tak mau dah main bola di padang-padang biasa ni, nak pergi kepada padang yang lebih besar. Dan bila pergi semakin besar, dia rasa besar kepala dan dia rasa dia hebat, dia ada kecenderungan untuk menindas orang lain. Dan Bani Israel seolah-olahnya bila Allah Ta'ala bebaskan mereka daripada Firaun, betul Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Contoh air dapat dengan mudah.
Dan Allah Ta'ala seolah dah tahu dah, satu hari nanti Bani Israel kalau tidak ditegur daripada awal, mereka ada kecenderungan untuk melakukan kerosakan di muka bumi, melanggar arahan Allah. Jadi sebelum perkara itu berlaku, dah dipesan siap-siap. Dan pesanan ini kadang-kadang, contoh kalau kita pesan 10 orang dengar, mungkin bukan semua ambil, tapi sekurang-kurangnya ada yang ambil. Daripada tidak diberi penerangan langsung ataupun amaran langsung. InsyaAllah ya. Jadi itu adalah pelajaran penting. Allah mengingatkan lebih awal Ustaz ya. Pasal kita ni manusia ni, dia bila dah mula senang saja tu, dia mula dah nak kawal teritori kawasan dia, dan dia tidak mahu memberi ruang kepada orang lain berkongsi rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mula melakukan kerosakan demi kerosakan. Dan ini pelajaran untuk kita bersama, dan diikuti pada ayat yang ke-61, satu ayat yang panjang cerita pasal makanan ni Ustaz ya. Pasal makanan Bani Israel ni minta, kata tukarkanlah kami dengan bawang lah apa sebagainya berbanding dengan manna wassalwa. Sebenarnya apa kepentingan ayat yang ke-61 sebelum kita meneruskan ayat yang berikut? Ini sebenarnya kepentingan syukur. Syukur. Sebab manusia tak pernah puas. Kalau nak kira bawang, kacang adas dan bawang putih, bawang merah yang mereka minta ni, gradenya lebih rendah berbanding al-manna wassalwa. Dalam sejarah dunia, kalau saya katakan, tak ada bangsa, tak ada pihak yang pernah mendapat manna wassalwa. Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Itu pun kurniakan kepada mereka ketika mereka degil. Dan cerita manna wassalwa diberikan kepada mereka ni ketika mereka mengambil keputusan tak mau masuk ke Palestin. Mereka berpusing di padang pasir itu. Berpusing di padang pasir itu, mereka perlukan makanan. Kalau kita boleh tengok ayat sebelum, ayat yang ke-57 tu. Allah kata, wa dhallalna alaikumul ghamam. Kamu dinaungi oleh awan, diturunkan kepada kamu manna macam sejenis manisan, salwa macam burung, ala-ala burung puyuh. Itu grade makanan yang tertinggi. Tiba-tiba dah dapat grade tertinggi, tak mau dia grade tertinggi, nak pada grade yang rendah. Umpama kalau kita boleh beri contoh, setengah orang lelaki ataupun suami-suami dah ada isteri yang halal, tetapi nak juga cari girlfriend lain. Nak yang lebih rendah, yang kita kata yang haram, yang grade yang lebih rendah, yang boleh mengundang dosa. Tidak ada rasa syukur. Sepatutnya syukur dengan kurniaan Allah, isteri dan sebagainya yang sah. Sama juga Bani Israel dah diberikan manna wassalwa, makanan grade tinggi. Tiba-tiba mereka nak rendah. Sebab tu kalau perhati pada ayat ni, Nabi Musa tempelak mereka. Dia kata, atastabdiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah kamu nak ganti hak lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Cubalah kamu bersyukur. Dan pengajaran pada kita, syukur itu penting dengan apa yang kita ada. Jangan kita fikir kadang-kadang, oh aku ni rasa gaji sekarang dah 12,000. Nak juga rasa gaji 5,000 macam mana rasanya? Jangan minta benda macam ni. Itu bersyukur dengan apa Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan apa yang ada Ustaz ya. Tapi bila bercakap tentang ayat nombor 1 ni Ustaz ya, mindset bersyukur dah dapat tinggi dah, tapi dia nak ambil yang rendah tu je, macam mana boleh jadi begitu Ustaz? Itulah kata manusia ni tak pernah cukup. Lepas tu Nabi kata, anak Adam kalau ada satu lembah emas, dia nak yang kedua. Nak dia ada yang ketiga, dia nak yang keempat. Pasal anak Adam, Nabi kata, dia kata hartaku. Tapi sebenarnya Nabi kata harta anak Adam ni hak dalam toilet tu. Itu confirm makan dah keluar kita punya. Lain pada tu tak tentu lagi. Contoh makanan di tangan, kita nak suap ke mulut, tiba-tiba disambar burung. Habis. Ataupun kita dah makan masuk sedap, tiba-tiba makanan tu kotor, muntah balik. Maksudnya syukur tu penting. Masya-Allah ya. Jadi itu pelajaran untuk sama-sama kita ambil daripada ayat 61. Kita berehat sebentar, My Quran Time, Quran Salat Infak insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya جئنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini. Kita mengulang kaji halaman yang ke-9 dan ke-10, dan ayat yang dibacakan sebentar tadi adalah ayat 62 yang menjadi ayat kontroversi bagi mereka yang mungkin tidak mengikut kepada disiplin dalam memahami ayat ini. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa sahaja di kalangan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan melakukan kebajikan, mereka akan mendapat pahala daripada Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini Ustaz ya, sebenarnya popular lah di kalangan mereka yang bercakap tentang interfaith dialogue ya, ataupun yang membawakan idea pluralism ya. Bukan pluralism, beza tu kan. Plural ni banyak agama, tapi pluralism menyatakan bahawa agama ni sama saja. Pasal ayat 62 dinyatakan kalaulah pelbagai agama ni beriman pada Allah, hari akhir dan beramal soleh, masuk syurga juga. Komentar daripada Ustaz. Okey, ada beberapa pelapis untuk memahami ayat ini. Yang pertama sekali, kita kena ingat Al-Quran ni bila disebut iman, dia mesti berganding dengan amal soleh. Ya. Kalau kita tengok innal ladzina amanu wa tuhujung wa amila salihat. Mula-mula sekali kita kena tengok kita definisi iman yang dibawa oleh Al-Quran. Al-Quran itu dibawa oleh Nabi kita. Iman itu sesuatu yang diikrarkan dalam hati, diterjemahkan pada perbuatan. Dan iman itu dia mesti berganding dengan Islam dan juga ihsan. Hadis yang popular lah. 3 cabang tu Islam, iman, ihsan. Jibril datang dalam jemaah lelaki bertanya pada Nabi. Dan bila kita sebut Islam, Islam tu adalah serah diri kepada Allah. Allah hantar Nabi, Allah hantar beri Al-Quran kepada kita, kepada Nabi kita dan sampaikan kepada kita. Bila kita dapat Al-Quran, kita serah diri kita kepada Islam mengikut apa yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi kalau kita nak pakai ayat ni, kita kata semua agama sama belaka. Yang penting mereka beriman pada Allah dan juga hari akhirat. Jadi kita kata di mana kita nak letak Nabi kita yang membawa syariat ini, ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ni untuk lebih adil, kita jangan baca cuma ayat 62. Lepas ayat Al-Quran ni, kalau tuan-tuan dapat contoh kata ayat sekian, untuk sekian. Untuk lebih beradab dengan Al-Quran, kita jangan baca cuma ayat tu. Kita kena tengok ayat sebelum dengan melihat konteks dia. Ayat ni kalau baca dalam tafsir, dia kata apa? Tengok terjemahan dia. Dia kata innal ladzina amanu, dan orang yang beriman sebelum kebangkitan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masuk orang-orang sebelum Nabi kita dibangkitkan ni ada ramai. Contohnya Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr bin Nufai, Abdullah bin Salam, Salman Al-Farisi. Mereka ini beriman kepada agama Yahudi, beriman kepada agama Nasrani, beriman kepada agama Hanif yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum ni, sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Lalu bila Rasulullah muncul di Mekah, Allah Ta'ala pun terangkan kepada mereka, orang yang pernah beriman kepada Allah, kepada Nabi-Nabi sebelum ini, mengikut spesifikasi yang tidak dipesongkan dalam agama Nabi-Nabi sebelum ini, kalau termasuk saja mereka Yahudi, Nasrani, Sabi', kalau mereka ini beriman sungguh-sungguh kepada Allah dengan update ataupun dengan mengikut agama terkini yang dibawa oleh Nabi terkini, itu Nabi Muhammad, lepas mereka menerima Islam, mereka beriman dengan akhirat, beramal soleh mengikut spesifikasi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka dapat pahala, ganjaran seperti mana orang Islam yang lain. Itu kita kata terjemahan atau tafsiran mudah untuk kita memahami ayat ni. Bukan kata ayat ni nak katakan okey, orang beriman ke Yahudi, Nasrani, tak kisahlah mereka ni, asal mereka ada dua sahaja, percaya kepada Allah. Allah tu boleh kata-kata Tuhan tanpa mereka mementingkan
sifat Tuhan itu, kehendak Tuhan itu, dan bagaimana kita kata kuasa Tuhan itu yang menekankan aspek tauhid. Dia tidak bersekutu, tidak ada sekutu dengan benda-benda lain. Kalau kita tidak faham seperti maksud sebenarnya beriman pada Allah dan juga hari akhirat, kita tak boleh mendabik dada mengatakan semua tak kisah boleh masuk syurga, janji beriman pada Allah, percaya ada Tuhan dan juga percaya ada hari pembalasan. Dia terlalu, kita kata terlalu cetek. Kalau kita nak katakan macam tu. Sedangkan kalau betul awak beriman pada Allah Ta'ala, awak Kristian, awak tidak akan mengatakan Isa anak Tuhan. Itu konteks sebenarnya ayat ni. InsyaAllah ya. Jadi itu penerangan ayat yang ke-62. Di situ nampak gaya Ustaznya, amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah, itu kena ada ilmu yang tepat. Betul. Ya, kena ada ilmu yang tepat, bukan sekadar saya memang dah percaya kan kepada pasal memang saya pun ada dapat soalan daripada seorang ni daripada Sabah. Dia kata mak ayah dia ini daripada agama pelbagailah, bukan Islam, dan dia dah masuk Islam. Dia kata ayah dia memang percaya pada Tuhan. Kat sana pun panggil perkataan Allah juga, penggunaan perkataan Allah yang kontroversi sebelum ini. Percaya pada hari akhirat, nak masuk syurga. Itu angle sudut dia yang disentuh. Dan yang ketiga, dia buat amal baik. Dia memang suka tolong orang, dia memang cakap kadang-kadang lebih baik daripada saya. Saya dah masuk Islam ni pun saya kagum dengan amal solehnya kan. Jadi macam mana tu? Adakah saya berpeluang untuk mak ayah saya itu masuk syurga? Jadi ini antara jawapannya Ustaz ya. Untuk dan jawapan kalau kita nak detail lagi contoh, Allah Tuhan yang mak ayah awak percaya itu, Tuhan yang mana satu? Kalau ikut Tuhan Al-Quran adalah Tuhan Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahus Samad, Ahad. Jadi kalau dia kata Tuhan, sekadar Tuhan, Lord, God, boleh jadi Tuhan itu kita kata dalam pandangan Tuhan yang mempunyai anak. Jadi itu tidak valid. Sebab kalau awak nak pakai ayat ni sebagai hujah, kononnya, ayah saya beriman pada Tuhan, hari pembalasan, buat baik, boleh ke syurga. Tak betul. Sebab apa? Awak kena mengikut makna yang sepatutnya disampaikan oleh Al-Quran. Tak boleh ambil Al-Quran, kita pun tunggang untuk selera kita. Untuk selera kita. Ya. Jadi itu perhatian kepada semua di kalangan kita untuk kita terus ya mendalami isi kandungan Al-Quran, kerana ini sudah tentunya kalam daripada Allah. Kalau percaya betul-betul pada Allah ini, perlulah percaya pada apa yang Allah sampaikan dan kita berfikir jauh sampai ke hari akhirat. Ya, bukan sekadar kita percaya nak masuk syurga Ustaz ya, tapi dia punya persediaannya itu ataupun dia punya tafsirannya itu dilonggarkan seperti mudah sangat untuk ke syurga tanpa mengikut specification. Kalau di dunia ni pun Ustaz ya, kalau nak dapat anugerah tertentu pun dia kena belajar sungguh-sungguh dapat Dean's List kan, anugerah dekan. Apatah lagi kalau kita nak mendapat anugerah daripada Allah bila sampai di akhirat nanti. Jadi ini pelajaran yang penting agar kita jangan istilahnya keliru Ustaz ya, keliru dalam berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik. Kita bergerak kepada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-63 ya. Ayat 63 kita baca bersama-sama tuan-tuan yang berada di studio. Mungkin Ustaz Tir nak memimpin bacaan bersama yang berada di studio. Ayat 63, satu lagi peristiwa yang Allah ingatkan tentang kisah Bani Israel, pelajaran untuk kita ambil sekali lagi pada hari ini. Bersama Ustaz Tir. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tetamu kita Fadil Ustaz Abdullah Bukhari dan penonton-penonton kita di rumah dan juga di studio. Jom sama-sama untuk ayat yang 63 lebih kurang ada dekat-dekat 2 baris ni. Kita baca sama-sama. Saya baca satu potongan, kemudian diikut oleh semualah sahabat-sahabat di studio dan juga di rumah sudah pastilah kita bersama dengan mushaf Al-Quran masing-masing. Ayat 63. Jom kita gemakan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum الطور وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Bacaan ayat yang ke-63, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung At-Tur di atas kamu seraya berfirman, berpegang teguhlah dengan apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ini peristiwa satu lagi Ustaz ya, bercerita tentang Bani Israel ini. Allah nyatakan di sini wa rafa'na fawqakumut tur, diangkat gunung Tur ketika seruan untuk berpegang kepada peraturan Taurat pada waktu ini. Jadi apa maksud di sebalik diangkat gunung Tur itu? Betul-betul diangkat ke ataupun macam mana untuk pelajaran kita waktu ini Ustaz? Itulah, bayangkan kita duduk dekat KK, Kota Kinabalu, lepas tu Gunung Kinabalu terangkat, nak hempap kepala kita. Memang meremam bulu roma lah. Ya. Okey, adab dengan Al-Quran macam ni. Kita kena tengok yang zahir maknanya dahulu. Okey. Jadi kalau kita macam ada setengah pihak, dia cuba nak tafsirkan ayat Al-Quran, ini bukan hakiki, ini kiasan kepada sekian-sekian. Ada masa kita boleh merujuk pada kiasan, ada masa kita melihat kepada zahir ayat ni. Dan setakat saya ada rujuk, para ulama tafsir mengatakan memang gunung Tur Sinai Allah Ta'ala angkat nak hempap kepala mereka. Lepas tu dia katakan bila mereka diberi amaran, cerita dia bila Nabi Musa kata ambil Taurat, dia tak nak ambil. Lalu mereka diancam Allah Ta'ala angkat gunung Tur Sinai. Dia kata ka'annahu dhullah dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 171, seperti payung nak hempap kepala mereka. Mereka pun sujud dalam keadaan pipi kiri belah sini, satu lagi tengok belah sana. Kok jatuh sungguh. Takut jatuh. Jatuh sungguh. Maksudnya mereka buat tu bukan dengan kerelaan hati. Jadi soalan dia, adakah gunung ini benar-benar diangkat, nak dihempap? Kalau tengok secara zahir ayat, memang itulah yang berlaku. Maksudnya mereka, Allah Ta'ala boleh angkat gunung tu. Lepas tu orang pun soalkan, logik ke tidak sebuah gunung yang begitu besar, boleh diangkat nak dihempap, lalu boleh tergantung di udara. Sebelum mereka dihempap, lepas tu mereka dah sedia untuk menerima, lalu gunung itu dikembali ke tempat asalnya. Sebenarnya untuk kuasa Allah bukan benda yang pelik. Lepas tu kalau kita perhati, dalam surah Al-A'raf juga, surah yang ke-7 ayat 143, gunung boleh berkecai meletup depan Nabi Musa bila Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran dia. Ini cerita akan sampailah. Cuma saya teringat satu ayat kalau tuan-tuan ni boleh nak share petua sikit. Ya betul. Betul. Sebab saya sebut nama, kalau pergi Kelantan sekarang ni, Timbalan Mufti Kelantan, Datuk Ni Abdul Qadir, dia tu mudir kami semasa di Mahat dulu. Masa kami SPM tahun 92. Dia ada beri petua. Dia kata petua untuk pelajar-pelajar ni, kalau baca buku, insya-Allah buku ataupun isi buku tu susah nak dilupakan. Dia kata ambil ayat surah Al-A'raf. Kita tengok surah yang ke-7. Dia kata ayat 171 cerita bagaimana gunung tu nak dihempap kepada Bani Israel. Allah kata wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Ingat bila kami, dia kata cabut gunung nak dihempap kepada Bani Israel. Ka'annahu dhullah, seperti gunung tu dia kata payung, wa dhannu annahu waqi'un bihim, dia kata dan mereka sangka gunung takkan jatuh kepala mereka. Allah berkata khudu, ambil ma atainakum biquwwah, apa yang diberikan kepada kamu dengan kekuatan, wadhkuru ma fih, dan ingat apa ada dalam kitab Taurat itu, la'allakum tattaqun. Jadi mudir kami ni dia kata apa? Dia kata ayat ni petua lah, petua. Ayat ni kata tulis dekat buku yang kita nak baca. Tulis bahagian kita kata page depan. Dan dia kata sebelum kita nak buka buku ni untuk study, dia kata pelajar-pelajar agama ni pengalaman dia Al-Azhar lah. Kita baca ayat ni, dia kata sampai dekat wadhkuru ma fih tu, ulang banyak kali. Kalau ikut asal-asal, ingat apa yang berada dalam kitab Taurat wahai Bani Israel. Tapi untuk kita, bila kita buka buku ni, kita baca sampai dekat wadhkuru ma fih, wadhkuru ma fih, ingat apa dalam buku aku sekarang ni. Jadi insya-Allah itu ikhtiar, dia kata apa kita baca dalam buku yang ada ni kita payah nak lupa, insya-Allah. Itu kita kata kalau bab ni dalam ulumul Quran dipanggil khawasul Quran. Khawasul Quran maksudnya khasiat Al-Quran. Ada perbincangan banyak lebar. Masya-Allah. Jadi itu antara tips panduan yang kita boleh ambil daripada peristiwa yang dinyatakan pada ayat yang ke-64 sebentar tadi, ataupun 63. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah.
واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita telah bacaan ayat 65 daripada surah Al-Baqarah. Kita kembali dalam My Quran Time Quran Salat Infak untuk kita mengulang kaji halaman yang ke-9 dan halaman yang ke-10 yang sudah pun kita lewati pada minggu ini. Dan beberapa pelajaran sebentar tadi amat mencerahkan kita, yang kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak mengulang kesilapan-kesilapan pada Bani Israel sebagai mereka yang diseru ke arah keimanan oleh Nabi Musa, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang diseru oleh Nabi kita. Harapnya kita tidak mengulang perangai-perangai, akhlak-akhlak yang tidak sewajarnya yang menghalang daripada hidayah sampai kepada kita. Pada ayat yang dibacakan sebentar tadi, walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabt, iaitu pada ayat 65, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, hari Sabtu, lalu kami katakan pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari untuk menjelaskan peristiwa Sabat, Ustaz ya. Apakah ceritanya dan mengapa di sini dinyatakan qiradatan ini, kera ni dia sensitif sikit. Kalau dulu saya belajar biologi, ada sampai orang Malaysia, orang Islam sendiri yang dia kata bahawa saya percaya pada teori evolusi Darwinism itu tentang manusia ni daripada kera pasal ayat 65 kot. Sila. Okey. Sebenarnya kalau kita baca surah Al-Baqarah mula pada ayat 40 sampai ke atas, Allah Ta'ala ceritakan berbagai jenayah-jenayah Bani Israel. Macam sebelum ni kita tengok jenayah mereka tukar perkataan-perkataan. Lepas tu jenayah mereka lagi ayat 61, mereka minta downgrade makanan. Lepas tu bunuh para nabi dan sebagainya. Dan antara satu jenayah yang pernah berlaku pada Bani Israel, ini disebut dalam surah lain, dan surah Al-A'raf, cerita nelayan di sebuah kampung. Dan nelayan di sebuah kampung ni telah diberikan arahan kepada Allah melalui nabi mereka, mereka perlu beribadat pada hari Sabtu, tak boleh keluar beribadat. Lepas tu nak jadi cerita ringkas, ceritanya dia langgar arahan Allah beribadat pada hari Sabtu. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah dan mereka disumpah menjadi kera. Cuma isu dia kera sungguh ke ataupun perangai macam kera. Jadi ada dua pandangan lah. Kalau kita pegang pada prinsip yang awam tadi saya katakan, ayat Quran sebut secara zahir, sebolehnya kita faham secara zahir. Kecuali ada petunjuk-petunjuk perkataan-perkataan atau ayat itu merujuk kepada sesuatu yang berbentuk kiasan. Jadi yang kata jadilah kamu kera yang hina ni, dia rujuk pada perkataan kunu. Sebab Allah ni, Allah kata kun fayakun. Allah kata kunu, jadilah kamu semua Bani Israel yang melanggar arahan jadi kera yang hina. Itu satu. Tetapi ada juga ulama lain mengatakan ini adalah satu celaan, perangai buruk macam kera. Seperti mana baca surah Al-Jumu'ah, Allah Ta'ala bandingkan Bani Israel, ahli kitab Yahudi yang berilmu tapi tak praktik ilmu, dia kata seperti himar, kaldai, bukan mereka jadi kaldai. Lepas tu yang memegang pada pandangan ini, dia kata apa? Dia kata manusia, dia kata li'annal insana idza asada ala jahalatih. Manusia ni kalau berterusan dia buat jahil lagu tu, ba'da zuhuril ayati, selepas terang segala petunjuk-petunjuk
dan juga keterangan-keterangan dia kata faqad yuqalu fil urf, dia ni orang lagu ni dikatakan pada kebiasaan uruf manusia dia ni kaldai ataupun kera. Jadi dua pandangan lah. Cuma pengajaran pada kita jangan melanggar perintah Allah, jangan kita dimomokkan, jangan buat tu nanti jadi kera. Bukan lagu tu. Kita sepatutnya kita jangan ikut seperti Bani Israel nak kena ada ancaman keras baru tak buat. Kita bila Allah Ta'ala suruh buat sesuatu, kita ikut. Kalau Allah Ta'ala larang sesuatu, tinggal. Dan kenapa kamu tak buat dosa, kenapa kamu jadi orang baik, kamu takut jadi kera macam Bani Israel ke? Tidak. Kita buat kerana kita patuh kepada Allah dan kita gerunkan ancaman-ancaman Allah. Jadi itu adalah pelajaran daripada ayat yang ke-65 sebentar tadi, iaitu faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Allah berkuasa saja Ustaz ya untuk menukarkan kepada kera yang sebenar-benarnya, ataupun yang keduanya ialah perangai. Yang pentingnya ialah kita tak nak jadi kera yang sebenar-benarnya dan tak nak jadi perangai macam kera. Dia perangai kera ni, kalau Ustaz boleh cerita sikit apa yang perangai yang hodoh sangat tu, dia sampai dia banyak je, himar ke, ada khinzir ke, ada kuda ke apa ke, tapi di sini dipilih qiradatan. Dia kera ni kalau siapa rumah dia selalu datangi kera nampak buruk semualah. Dia menceroboh. Dia ambil, lepas tu dia tak reti menghormati tuan rumah tu ataupun tuan. Jadi perkataan kera ni kadang-kadang setengah budaya macam kita budaya kita kalau kita nak marah kat orang kita sebut dengan apa, kita kata khinzir. Tapi setengah budaya lain pula. Jadi dan kalau boleh saya katakan perkataan kera ni dia covers ataupun dia boleh kita kata diguna pakai dalam budaya berbeza. Contoh kita pergi ke Mesir sebut kera, satu perkataan yang hina. Kita datang ke Malaysia apa kera. Jadi Allah Ta'ala pilih haiwan-haiwan tertentu. Macam contoh saya teringat hadis di akhirat kelak, hadis Sahih Bukhari, bagaimana Azar ayahnya Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala tukar menjadi dubuk. Dia datang jumpa Nabi Ibrahim, dia kata Ibrahim tolong aku. Lepas tu Nabi Ibrahim kata bukankah aku dah cakap mu kena ikut cakap aku semasa di dunia dahulu. Lepas tu katanya dia sekarang aku dengar cakap kamu. Lepas tu Nabi Ibrahim pun berdoa, ya Allah, dia kata wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun, kamu janjikan kamu tidak akan hina aku. Hari ni kehinaan yang paling besar, ayah aku ni nak ke neraka. Allah kata aku haramkan syurga kepada orang kafir. Tengah duk merayu, Allah Ta'ala tukar ayah Nabi Ibrahim menjadi dubuk. Lepas tu ulama hadis bincang kenapa dubuk. Rupanya ada signifikan tertentu. Dubuk ni nak kata singa, gedebel macam singa pun tidak. Nak kata gentleman setia seperti anjing pun tidak. Dia duduk tengah-tengah. Dia jenis curi makanan, dia tak ada sifat kemuliaan. Jadi sesuai lah perangai ayah dia ditukar menjadi dubuk. Dan itulah kadang-kadang pilihan Allah Ta'ala ambil himar ke, kera ke. Dan kalau kita kaji secara mendalam, itulah perangai yang paling sesuai nak digambarkan manusia degil seperti ini. Allahu a'lam. InsyaAllah ya. Jadi itu pelajaran untuk kita. Ayat 65 ini perkataan qiradatan itu sendiri ada sifat-sifat yang perlu kita elakkan. Dia menceroboh, Ustaz beritahu tadi ya, kalau katakan Bani Israel ini yang tidak beriman, mereka suka menceroboh ya, menceroboh kepada tanah Palestin contohnya. Dia dah kawasan tu nak kongsi je lah kan, nak duduk bersama, tetapi dia rasakan bahawa dia lebih layak dan dah dapat tu dia bukan guna elok-elok pula tu kan, dia nak merosakkan. Dia macam kalau dia pergi ke kera dapat bunga istilahnya kan, dia dapat bunga tu bukan dia pergi ciumnya, dia pergi jadikan minyak wangi, bukan, dia gunakan untuk dihancurkan potensi-potensi yang ada. Dan ini pelajaran penting bagi ibu ayah, cikgu-cikgu, apabila kita dah dapat dah pelbagai bunga-bunga dalam kehidupan kita ya, jangan dihancurkan, jangan dilunyaikan, jangan dirosakkan, kerana itu adalah antara sifat qiradun ini sendiri. Dan lebih daripada itu Ustaz ya, monyet ni dia kalau dah dapat makanan, dia dah dapat, dia belum habis lagi dia nak ambil makanan kawan dia pula kan. Dia betapa tamaknya. Dan itu pelajaran untuk kita sama-sama kita doa Allah jauhkan kita daripada perkara ini. Jadi di ayat 66 itu Allah nyatakan faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Nasihat kepada orang bertakwa Ustaz ya, berbanding dengan istilah lil mukminin ataupun lil muslimin. Mengapa perkataan muttaqin diberi perhatian ayat 66? Muttaqin ni dia sifat takwa ni, takwanya mudah dia perumpamaan yang diberikan oleh seorang sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab. Dia kata lalu ikut jalan penuh duri. Bila lalu ikut jalan penuh duri, kita bukan pejam mata lalu ikut dan. Kita akan berhati-hati. Satu, kita takut.
Takut apa? Takut duri akan menyucuk kita. Cucuk kita. Dan untuk mengelakkan duri itu kena kita akan jadi waspada. Jadi orang yang bertakwa, orang yang waspada dengan segala arahan Allah. Jadi kadang-kadang kenapa dibawa cerita Bani Israel, mereka tukar jadi ke dan sebagainya, pengajaran, peringatan kepada orang yang bertakwa ni. Kalau kita betul-betul bertakwa, kita jaga, kita berhati-hati, kita tidak akan melakukan kesilapan-kesilapan ataupun melanggar arahan dalangan Allah seperti mana yang pernah disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah ni. Maksud kita baca, kita kata apa? Jangan ulang kesilapan mereka. Jangan ulang kesilapan mereka. Moga-moga Allah pimpin kita pada hari ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita menjadi orang yang bertakwa, yang sentiasa berwaspada dan tidak mengulang kesilapan orang lepas dengan kita mengambil pelajaran daripada Dzalikal Kitabul La Raiba Fi Hudal lil Muttaqin. Kitab inilah menjadi panduan kehidupan kita. Di hari ini kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari. Silakan. Doa yang saya nak baca ni, kalau kita baca dalam kitab tafsir surah Al-Mu'minun, walaupun hadis ni dikatakan dhaif, selepas turun surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, Nabi baca doa ni. Ya. Dan doa ini, ni adik-adik pada tahfiz lah. Doa ni saya pernah terbaca, dia katakan kalau kita amalkan doa ni, di samping kita jagalah murajaah Quran tu, insya-Allah kita susah untuk lupa Al-Quran. Maksudnya kita usaha dan kita tambah dengan doa. Dan ini doa yang sangat bagus, kita boleh sama-sama amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina وأرضنا وارض عنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di depan kaca TV, di Facebook ataupun di YouTube. Terus kita ingin istiqamah bersama Al-Quran dan kita sudah pun melewati ayat ataupun halaman 9 dan 10 dan insya-Allah besok kita akan menyambung pada halaman yang ke-11, meneruskan lagi bagaimana Allah mendidik, mengingatkan kepada Bani Israel juga untuk kita mengambil hidayah. Dan bercakap tentang perkara ini sudah tentunya kita nak memastikan ya ayat 67 kita baca sebagai penghujung agar kita jangan lupa bahawa salah satu daripada asbab nama bagi surah ini Al-Baqarah muncul perkataan ini pada ayat 67 bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله. Barakallahu azim. Ia mengingatkan kepada kita untuk terus kita menyembelih kepada berhala-berhala dalam kehidupan kita dan inilah yang kita ingin sebarkan dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran sebagai salah satu platform tuan-tuan bersama ya. Tuan-tuan boleh berhubung dengan nombor hotline yang ada untuk bagaimana Quran ini dapat kita sebarkan, dapat kita menyumbang dana ataupun usaha bagi memastikan kita menyembelih berhala dalam diri agar kita terus maju bertemu ilahi. Bertemu lagi dalam siri akan datang My Quran Time, Quran, Salat, Infak insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين